Persoalan kami di sini, mengapakah tandas di rumah boleh bersih sedangkan tandas awam tidak boleh? Kami ada buat rating sistem untuk tandas-tandas di sekolah kami. Kami dapati bahawa mostly students hanya rate 1 bintang untuk tandas sekolah kami. Kami juga memfikir kenapa tandas awam tidak boleh bersih, yang mana kita diajar untuk membersihkan tandas dengan sempurna. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Amin Hussein dalam episod terbaru Majalah Didik. Episod kali ini kita akan membincangkan tentang kebersihan tandas. Sebelum kita melihat The School Toilet Project dari Sekolah Menengah Sains Pasir Putih, Kelantan, apa kata kita tengok dulu montaj ini. The toilet in our mosque is so smelly. Kami nak toilet bersih. Kami nak toilet wangi yang selesa digunakan. Tahukah anda, isu kebersihan tandas bukanlah satu isu baharu di Malaysia. Setiap kali isu ini dibicarakan, pasti ramai yang terus menunjukkan riak wajah yang kurang senang kerana sudah terbayangkan kondisi tandas awam yang rata-ratanya kotor dan berbau busuk. Kadangkala yang sudah melangkah masuk ke dalam tandas awam pun boleh berpatah balik kerana terbantut hajatnya. Malah,
Tidak lama dahulu, mantan Perdana Menteri Malaysia yang berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad pernah mengetengahkan isu secara meluas dalam usaha meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kebersihan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) pernah menerbitkan sebuah artikel berkaitan kebersihan tandas. Menurut data yang mereka kumpulkan, masih terdapat kira-kira 2 bilion orang yang masih tidak dapat menikmati sistem sanitasi dan tandas yang sempurna. Dalam jumlah tersebut, lebih 670 juta orang masih memilih untuk membuang air di tempat terbuka seperti semak samun dan punca air. Menyedari situasi ini, murid dari Sekolah Menengah Sains Pasir Putih melancarkan projek kebersihan tandas sekolah mereka dalam usaha meningkatkan kesedaran dari peringkat awal. Sekolah Menengah Sains Pasir Putih terletak kira-kira 50 km dari Bandar Kota Baru. Sekolah ini ditubuhkan pada tahun 1998. Kini, sekolah tersebut mempunyai 520 orang murid di bawah pimpinan pengetua Puan Noriha Mohamad. Buat pengetahuan anda, sekolah berasrama penuh perempuan ini terkenal dengan kebitaraan dalam bidang inovasi. Mari kita saksikan perjalanan murid-murid di bawah bimbingan Ustazah Dr. Salbiah Saleh dalam usaha melancarkan projek kebersihan tandas sekolah mereka. Kami berempat telah dipilih oleh Ustazah Salbiah pada tahun 2019 untuk sertai workshop DFC. Pada masa itu yang mana terbuka untuk 15 tahun dan ke bawah. Kami memilih Sarah pada masa itu yang berusia 13 tahun sebagai pelapis untuk meneruskan projek kami setelah kami keluar pada sekolah. Pada masa itu, kami diberi tugas untuk memilihkan satu tempat dan menyertakan satu isu mengenai tempat tersebut. Menurut pembincangan kami telah bersetuju untuk memilih isu kebersihan tandas kerana kami tidak berpuas hati akan kebersihan tandas awam. Persoalan kami di sini, mengapakah tandas di rumah boleh bersih sedangkan tandas awam tidak boleh? Kami juga memfikir kenapa tandas awam tidak boleh bersih sedangkan majoriti penduduk di Malaysia adalah rakyat Islam yang mana kita diajar untuk membersihkan tandas dengan sempurna. Bila kami dah memilih isu toilet, saya mula melayari laman web dan juga media sosial untuk saya tengok apakah concern rakyat kita tentang public toilet, dan saya jumpa banyak sangat artikel mengenai public toilet dan mereka komplain public toilet tak sebersih seperti di mall-mall besar dan
tak mencapai standard. Saya terperanjat. Saya baru tahu toilet sebenarnya ada standard. Jadi saya mula melayari laman web dan saya terjumpalah World Toilet Organization, dan ya betul, mereka telah menetapkan beberapa standard untuk toilet awam seperti perlu diterangi dengan baik dan tandas perlu kering dan perlu berbau wangi. Jadi daripada situlah baru saya tahu bahawa toilet kita sebenarnya ada standard-standard tertentu supaya toilet itu boleh diiktiraf sebagai toilet yang bersih dan selamat digunakan. Tapi masalah standard toilet ialah masalah yang boleh diperbaiki. Tapi bagaimana pula dengan attitude dan juga habit pengguna-pengguna toilet sendiri? Kita perhatikan toilet kita di rumah lah. Toilet kita di rumah boleh bersih, kita yang guna, kita boleh jaga toilet di rumah. Tapi toilet di luar bukannya orang lain yang guna, kita juga yang guna. Kenapa toilet di luar tak boleh sebersih toilet rumah kita? Sedangkan kita mahukan keselesaan yang sama waktu kita gunakan toilet di luar. Jadi kami memilih isu toilet untuk kami betulkan benda-benda ni, betulkan habit, betulkan attitude, dan kami perlu betulkan juga standard untuk toilet awam. Selepas kami mendalami isu ini, kami tahu bahawa setiap tandas yang ada perlu memiliki ciri-ciri yang ideal dan juga bersih. Oleh itu, kami membuat sistem rating dan juga mengagihkan kuesioner kepada semua pelajar di sekolah kami kerana mereka yang menggunakannya. Hasil dapatan tu, kami tahu bahawa mereka sangat tidak berpuas hati dengan keadaan tandas di sekolah kami. Selain itu, kami juga melawat tandas di persekitaran Bandar Pasir Putih dan juga Jeram Pasu. Realitinya, kami tahu bahawa tandas awam sangat teruk. Jadi, kami sedar bahawa kami perlu mengambil langkah dan solusi yang sewajarnya untuk mengatasi masalah ini. Selepas kami buat research dan seperti yang Arisha mention tadi, kami ada buat rating sistem untuk tandas-tandas di sekolah kami. Dan kami dapati bahawa mostly students hanya rate 1 bintang untuk tandas sekolah kami. Jadi mereka sangat tidak berpuas hati tentang tahap kebersihannya. Jadi kami pun mendalami lagi masalah mereka. Kami tanya mereka melalui kuesioner bagaimana toilet ideal yang mereka mahukan di sekolah kami. Jadi, kami pun mengambil pendapat mereka itu, kami come up with 5 steps untuk tingkatkan kebersihan di tandas sekolah kami. Step pertama, kami buat research yang sekolah kami di dalam tandas itu kurang toilet cleaning products, and the ones that we have, the ones that are store-bought, is very high content in chemicals like hand wash. It has fragrance. Dalam fragrance tu ada banyak chemicals dan kita tak tahu dia campur apa dalam fragrance tu, and the chemicals can absorb into your skin and cause allergies. So we made our own DIY hand wash using glycerin and warm water, and we also made a DIY toilet cleaning cloth. Semua bahan yang kami gunakan tu adalah bahan yang boleh didapati di rumah. So, apabila kami cakap dekat mereka, kami buat guna bahan yang senang mereka jumpa, mereka juga boleh buat di rumah. Kami juga buat letak lilin aromaterapi kerana salah satu ciri yang mereka nak adalah toilet itu berbau wangi. Lilin aromaterapi dapat mengurangkan stres. So, kami buat guna fragrance yang tak ada bahan kimia, kami guna serai wangi. And next, kami come up with concept Wooch. Wooch ni konsep di mana untuk penggunaan sebelum dan selepas menggunakan tandas. Wooch, yang pertama, W, wash, is wash your hands before using the toilet. Use the toilet adequately.
Number 3, clean. Clean the toilet, clean yourself after using. Number 4, toilet is clean the toilet after you use. And number 5 is hygiene. Hygiene is washing your hands after using the toilet. And then step ketiga, kami bagi top kepada students, iaitu kami namakan top tersebut Bye Bye Germs, Hello Comfort. Kami kenalkan kepada mereka konsep WUCH kerana mostly mereka bukannya tidak tahu cara untuk menggunakan toilet dengan betul, tetapi mereka lupa. Jadi kami peringatkan mereka semula dengan memperkenalkan konsep ini yang senang untuk diingati. Step keempat, kami adakan 10 minutes toilet cleaning session di sekolah kami, di mana students akan bersihkan toilet selama 10 minit weekly. Dan apabila mereka sendiri yang buat kerja-kerja bersihkan toilet tersebut, dalam hati mereka tu terbit rasa nak jaga toilet tu. Sebab mereka sendiri yang jaga dan mereka berfikir, aku dah kemas, jadi aku tak boleh dah nak kotorkan dia balik. And kami juga telah mengambil 2 tandas di sekolah kami, iaitu tandas di Day 1 ini sebagai tandas benchmark, di mana kami hias, kami letak frame gambar untuk jadikan dia lebih ceria, kami letak lilin aromaterapi kami letak hand wash, dijadikan sebagai penanda aras untuk tandas-tandas di sekitar sekolah kami. Dan hasil daripada 2 tandas ini dijadikan benchmark. Hampir 90% keadaan di tandas sekolah kami dipertingkatkan sampai kami jadikan pertandingan menghias tandas, di mana semua staf-staf dan guru-guru menghias tandas di sekolah kami. Ada yang melukis mural di luar tandas untuk menjadikannya lebih ceria. Untuk meneruskan projek kami mula mengkongsikan projek ini di 3 tempat, iaitu di sekolah rendah, di mana kami pergi ke sekolah rendah kebangsaan Padang Pak Ahmad. Kemudian kami pergi ke Tadika Padang Pak Ahmad, dan ketiga kami pergi ke Bazar Ramadan, di mana kami bertemu dengan golongan dewasa. Kami pergi ke sekolah rendah dan sekolah Tadika untuk mengajar kanak-kanak bagaimana cara penggunaan yang betul mengikut konsep yang telah kami ciptakan, iaitu konsep WUCH ini, di mana W, wash, use, clean, toilet and hygiene. Di sana kami juga mengajar mereka cara-cara membuat produk kami, iaitu kami ajar mereka bagaimana untuk membuat toilet bomb mereka sendiri supaya mereka boleh membersihkan tandas-tandas di rumah mereka menggunakan produk kami yang mana bebas bahan kimia. Kami pergi ke sana supaya kami dapat mengajar kanak-kanak sejak dari kecil lagi bagaimana mereka boleh menjaga tandas dengan bersih dan kepentingan menjaga tandas, kerana kita tahu pelentau bulah biar lari rebungnya. Kemudian setelah kami pergi mengajar kanak-kanak, kami juga berjumpa dengan golongan dewasa di Bazar Ramadan untuk mendapatkan idea-idea dan cadangan daripada mereka. Menurut hasil dapatan kami dapati bahawa ramai dewasa bersetuju dengan dan menyokong projek kami ini. Namun, mereka juga menyuarakan pendapat mereka tersendiri. Mereka mengatakan bahawa mereka sudah lama tidak berpuas hati tentang kebersihan tandas awam di sekitar Pasir Putih. Namun, tiada seorang pun yang mengambil tindakan atau menyuarakan pendapat mereka tentang tandas ini. Dan masalah ini tidak dipedulikan oleh orang lain. Seterusnya, akibat penularan pandemik COVID-19, kami sudah tidak boleh lagi pergi keluar. Oleh itu, kami mula mengkongsikan idea kami menerusi platform secara dalam talian.
kami mula melakukan online meeting menggunakan platform Google Meet, di mana kami dapat mengkongsikan idea kami dan konsep-konsep dan produk-produk kami kepada pelajar dan guru-guru di sekitar Pasir Putih. Selain itu, kami juga mengupdate sosial media di mana kami ada Facebook, YouTube dan Instagram, di mana kami sentiasa update progres kami dan kami mengkongsikan produk-produk kami, cara-cara pembuatan produk kami di dalam YouTube kami. Kami juga mengupload perkongsian kami menerusi Google Meet ke dalam YouTube kami. Dan kami amat gembira apabila mendapat tahu video DFC kami yang pertama sekali diupload telah mencapai sebanyak 6,000 tontonan. Dan saya berharap agar lebih lama lagi rakyat Malaysia akan menonton video kami dan sedar akan kepentingan penjagaan toilet dengan bersih. Nama YouTube kami adalah Design for Change, Sekolah Menengah Pasir Putih, dengan logo sekolah kami. Begitu juga dengan Facebook dan Instagram, berkongsi nama yang sama. Selepas kami berkongsi, kami sedar banyak perubahan berlaku lebih-lebih lagi dalam sekolah kami sendiri. Seperti bagaimana kawan saya Fatihah telah kongsikan tadi, banyak perubahan dapat dikira-kira 90% terhadap sekolah kami. Kini pelajar-pelajar kata tanah sekolah lebih bersih, lebih wangi dan lebih selesa digunakan. Selain itu juga sekolah-sekolah lain seperti Pasir Putih telah mula mengamalkan konsep WUSH dan menghias tandas mereka mengikut ciri-ciri imagine kami tadi. Dan kami berharap lebih ramai lagi akan meneruskan projek ini. Pengalaman menarik saya ialah ketika kami melawat tandas di sekitar Pasir Putih, kerana baru saya sedar, memang tandas awam memang amat teruk di sekitar dan ramai orang tidak menjaga tandas dengan baik. Kerana kita dah biasa dengan tandas yang bersih di rumah. Bila kita tengok, kita rasa sedih sebab tandas awam sepatutnya adalah tanggungjawab kita bersama. Dan kita semua guna, tapi tandas awam, kebersihan tandas awam telah diendahkan oleh masyarakat sekitar. Dan saya rasa itu adalah pengalaman menarik dan membuka minda saya. Skill FIDS yang menarik bagi saya ialah feeling, kerana saya suka mengkaji apakah masalah-masalah yang sebenar, apakah punca, apakah yang ingin kami dapatkan daripada projek ini. Dan itu membuka minda saya tentang kebersihan tandas, kerana biasanya memang saya tahu sebelum ini tandas memang kotor, tapi bila membuat kajian lebih mendalam, saya tahu punca dia, apa tandas bersih yang sebenarnya, dan itu amatlah membuka minda saya. Bagi saya, the most memorable thing is apabila saya buat kajian tentang produk-produk yang kita gunakan seharian, because sebab sebelum ni saya tak tahu pun yang dalam hand wash tu ada banyak bahan kimia yang bahaya, and we use it every day, bau wangi, bau sedap, tapi bahaya untuk kita. So apabila saya buat sendiri, barulah saya rasa ni lagi selamat, dan boleh buat sendiri, jimat duit macam tu. Saya rasa that's the most memorable. Dan FIDS step yang paling saya suka adalah do, sebab saya boleh buat sendiri. Sebab saya suka buat, saya suka cipta benda. Jadi apabila saya buat benda tu, saya rasa seronok. Dan apabila saya share dekat kawan-kawan saya, dia orang datang kat saya, dia orang cakap, macam ni, yang ni tak selamat, yang ni tak selamat. Dan dia orang pun buat juga bersama saya, dia orang buat sendiri. Dan saya rasa benda tu lah paling seronok bagi saya. Pengalaman yang paling saya suka semasa projek ini ialah apabila saya dan kawan-kawan saya interview students di sekolah ini tentang kebersihan tandas. Jadi apabila kami interview, kami tahu mereka tidak berpuas hati dan sangat mengambil berat tentang tandas di sekolah kami. Tapi mereka tiada sokongan. Dengan itu, kami tahu bahawa salah satu daripada kami perlu mengambil tindakan yang sewajarnya untuk mengatasi masalah ini. FIDS antara tips yang saya suka ialah imagine. Sebab apabila saya membayangkan tandas yang perlu bersih, yang mempunyai ciri-ciri ideal, saya tahu apa langkah seterusnya yang perlu saya lakukan untuk mengatasi masalah ini.
Pengalaman yang paling saya suka ialah sewaktu kami pergi ke bertemu dengan komuniti di Bazar Ramadan. Walaupun waktu tu memang takut, kami perlu berhadapan dengan orang dewasa, kami perlu bercakap dengan mereka sedangkan kami adalah pelajar sekolah. Tapi saya rasa itu pengalaman yang berguna sebabnya kami juga dapat meluangkan masa bersama-sama. Jadi itu adalah antara pengalaman yang berharga lah. Dan FIDS tab yang saya paling suka ialah sharing, sebab sharing memerlukan saya untuk bercakap. Walaupun saya takut ke, gugup ke, saya perlu juga bercakap. Jadi dengan teknik sharing ni saya dapat meningkatkan cara saya bercakap, saya lebih confident, saya rasa lebih dah tak ada masalah dah untuk bercakap. Bercakap hanyalah sekadar bercakap, tak ada apa yang perlu saya takutkan. Saya Salbiah binti Muhammad Saleh. Saya merupakan guru pendidikan Islam di Sekolah Menengah Sains Pasir Putih. Sebenarnya saya baru masuk sekolah ni pada tahun 2018 dan ini adalah tahun ketiga saya berada di Sekolah Menengah Sains Pasir Putih. Sebelum ni saya berkhidmat di Kuala Lumpur, SMK Taman Melawati. Sejarah saya dengan DFC, sebenarnya saya merupakan penyelaras tingkatan sewaktu pada tahun 2018, penyelaras tingkatan 2, dan apabila mendapat surat DFC mengatakan saya perlu hantar sekumpulan pelajar tingkatan 2 untuk ke satu program yang mana saya tak tahu pun program apa. Jadi saya buat pemilihan melalui pelajar yang paling cemerlang akademik. Dan apabila saya tengok DFC ni lebih, pada mulanya saya membayangkan dia adalah berkenaan sains. Jadi saya tengok subjek sains lah yang paling tinggi dan saya pilih 5 orang student, 3 orang student form 3, seorang form 2 dan seorang form 1. Jadi apabila pergi ke bengkel DFC ni, saya melihat ada satu ilmu yang tak pernah saya belajar, iaitu berkenaan FIDS. Okey, iaitu feel, imagine, do and share. Dan saya nampak dia buat bengkel tu adalah dalam bentuk amali dan praktikal. Pagi talk dan pada waktu petang ada bengkel untuk praktikal. Kita bincangkan isu menggunakan teknik FIDS. Kalau tak silap saya masa tu speaker daripada US. Yes, dia buat demo dan masa itu sebenarnya student pun sangat teruja bila ada outsider, foreigner datang mengajar kita dengan satu kaedah yang baru dan daripada situ on the spot masa praktikal sesi petang dengan pelajar terus keluarlah idea untuk menghasilkan satu projek iaitu toilet. Sebenarnya kalau ikut sebelum ni dalam kehidupan saya sendirilah, setiap apa keputusan yang kita buat tu kebanyakannya on the spot. Tapi apabila kita belajar, rupanya ada satu cara untuk berfikir yang lebih sistematik dan lebih praktikal dan terbukti berkesan. Jadi start daripada situ sebenarnya apabila melihat apa sahaja, sama ada saya nak bercakap dengan diri sendiri ataupun saya organise rumah, saya organise kelas saya praktikkan secara tidak langsung FIDS. Sebab saya perhatikan kebanyakan sebelum ni saya banyak do saja. Apabila nak buat ada masalah saya terus do. Tapi rupanya kita perlu ada 2 step sebelum kita buat tu, iaitu feel dan imagine. Jadi apabila kita buat step tu saya nampaklah kesan dia sangat besar dan memang saya praktikkan dalam setiap kerja yang saya buatlah, terutama kerja di sekolah. Sebagai seorang guru, dari sudut 4 step FIDS tu, saya melihat feel itu adalah satu komponen yang sangat penting. Feel ni lebih kepada empati, lebih kepada kita ada big why, kenapa kita nak buat sesuatu perkara. Jadi contoh bila kita buat dalam bentuk toilet, kalau dulu mungkin selalu ada gotong royong untuk bersih toilet atau bersih sekolah. Tapi dengan FIDS kita memerhati pelajar feeling dia lebih. Sebab dia nak sesuatu yang lebih sempurna. Jadi dengan ada satu step feel tu, kita dapat menyelami masalah dan kita dapat faham konteks problem tu dengan lebih mendalam lah. Jadi so bila kita plan untuk next step, kita tahu kenapa kita buat begitu. Kalau ikutkan kepentingan FIDS ni untuk kehidupan luar murid, sebenarnya bagi saya betul ilmu akademik itu penting,
Tapi secara praktikalnya kita akan guna ilmu akademik kita. Jadi perlu kepada ilmu luar dan juga praktikal pengalaman yang telah kita lalui sewaktu kita berada di sekolah. Jadi saya melihat terutama dalam projek ni bagaimana saya berjaya train 5 orang student ni, pertama dari sudut kepimpinan, dan sekarang apa-apa program, kebanyakan 5 pelajar ni akan ke hadapan dari sudut sama ada dari sudut program debat, program inovasi STEM, ataupun ada salah seorang pelajar kita ni merupakan pengerusi badan dakwah. Jadi saya melihat sebab kita ambil dia bermula daripada dia form 2, daripada dia tak ada apa-apa, dan bila kita train dengan konsep FIDS, dia dah berjaya menunjukkan sesuatu hasil yang luar biasa di sekolah. Dan saya rasa tak mustahil pelajar ni dia boleh survive dengan sangat baiklah apabila berada di luar sana. Untuk dalam sepanjang saya, ini adalah tahun ketiga saya dalam projek ni, pengalaman yang paling bermakna ialah apabila kita dalam satu komuniti DFC ni. Dan kita tak bergerak seorang sebenarnya. Setiap sekolah dia ada projek dia sendiri dan kita dapat melihat kepelbagaian idea. Jadi dari situ sebenarnya pergaulan saya lebih luas. Dan projek ini sebenarnya telah membawa nama sekolah sehingga ke peringkat antarabangsa. Jadi sekarang ni apabila orang sebut toilet, kebanyakannya saya boleh nampak mereka menyebut Sekolah Menengah Sains Pasir Putih. Jadi itu adalah pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Sebab bagi saya projek toilet ini adalah bukannya satu status yang kita kata status low status, tapi kita boleh upgrade sehingga jauh sehingga ke peringkat antarabangsa. Keadaan tanda sekolah mencerminkan imej sekolah serta budaya dan gaya hidup persekitaran sekolah yang mempengaruhi pelajar atau murid sesebuah sekolah. Ini adalah isu yang sangat sensitif dan sekolah harus membantu ibu bapa dan kanak-kanak ini dalam membuka lebih lanjut tentang isu bilik mandi sekolah. Tindakan mudah seperti mencari masa yang sesuai untuk bercakap dan membincangkan cara anda bagaimana untuk mendekati kebersihan tandas di rumah contohnya. Boleh membantu untuk kita membuka perbualan dengan anak-anak anda dan bagaimana mewujudkan persekitaran di mana isu boleh dibincangkan dan masalah diselesaikan. Setiap sekolah harus menggalakkan penggunaan standard tertinggi untuk menjadikan tandas sekolah mereka mudah diakses, bersih dan selamat. Ibu bapa bertanggungjawab untuk mengajar anak-anak mereka tentang penjagaan diri dan pengurusan sumber. Dalam hal mencegah penyebaran penyakit dan jangkitan, kita semua bersama-sama dalam hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Puan Noreha binti Muhammad, Pengetua Cemerlang Sekolah Menengah Sains Pasir Putih yang telah berkhidmat di sekolah ini selama lebih kurang setahun 2 bulan. Daripada pengamatan saya, hasil daripada projek ini yang telah dibimbing oleh Dr. Salbiah Muhammad Saleh bersama 5 orang murid kami dapati projek ini amat memberi impak yang besar kepada sekolah, begitu juga dengan komuniti dan juga PIBG dan alumni SMS Pasir Putih. Kerana projek ini kita dapat lihat di sini betapa committed anak-anak kita melaksanakan projek berkenaan yang sekaligus telah memberi impak yang besar dalam pengurusan tandas. Jadi hari ini kita dapati tandas sekolah merupakan satu tempat yang bukan lagi menjadi tabu kepada warga sekolah, tetapi menjadi satu tempat yang kondusif untuk digunakan oleh warga sekolah. Base kepada projek yang telah dilaksanakan ini, kita dapat lihat projek ini mampu untuk menyumbang kepada melahirkan komitmen penjagaan tandas, penggunaan tandas, dan projek ini mampu disebarluaskan ke luar untuk diamalkan oleh sekolah-sekolah ataupun mana-mana premis dalam usaha meningkatkan
kualiti tandas yang ada pada hari ini. Kalau kita lihat kepada projek yang telah dilaksanakan, kita dapat lihat murid-murid yang terlibat ini mampu untuk menjadi pemimpin yang baik dalam usaha membina atau membawa satu projek kepada skop yang lebih luas, dan di sini kita dapat terapkan ciri-ciri kepimpinan as a leadership ataupun sebagai pemimpin dalam usaha melahirkan atau menghasilkan satu projek yang berkesan kepada sekolah. Saya berharap projek yang dilaksanakan ini akan mendapat sokongan daripada luar, kerana kita dapati projek yang dilaksanakan ini memerlukan sedikit peruntukan dan memandangkan kami mempunyai sedikit masalah dalam bajet atau keuangan, dan kita alu-alukan mana-mana komuniti atau mana-mana badan-badan yang ingin menyumbang dalam meneruskan projek ini ke arah lebih berjaya lagi. Nama saya Nur Asma binti Haji Muhammad Saleh, merupakan guru Bahasa Melayu di Sekolah Menengah Sains Pasir Putih. Saya merupakan guru cemerlang di sekolah ini dan telah berkhidmat selama 20 tahun. Saya dalam projek ini, saya selaku penolong sebagai guru pembimbing kepada anak-anak pelajar DFC, terutamanya dalam pembinaan dari segi pembuatan projek dan juga sharing dengan sekolah-sekolah di luar sana. Sebenarnya dari segi projek ini sebenarnya luas ya, kalau kita lihat, dan dia boleh diaplikasikan dalam mana-mana projek sahaja. Dalam mata-mata pelajaran lain pun boleh. Sebab kalau kita tengok apabila pelajar, kalau misalnya dia betul-betul memahami FIDS, maknanya mereka akan boleh aplikasi bukan sahaja sebagai seorang pelajar, dan apabila dia berada di luar sana sebenarnya mereka akan menjadi seorang pimpinan yang cukup hebat. Sebab apabila melihat kepada apa-apa sahaja isu ataupun situasi, mereka akan lebih berfikir terlebih dahulu, mereka akan merancang dan barulah mereka akan bertindak. Sebenarnya impak kepada pelajar amat ketara apabila kita melihat terutamanya pelajar yang menyertai projek ini. Antara cabaran yang kami hadapi ialah sewaktu kami memulakan projek ni, bila kami suarakan tentang topik kami kepada rakan-rakan, mereka bertanya, kenapa pilih toilet? Kenapa tak pilih topik yang lebih grand dan lebih besar lagi? Sebab bagi mereka, walaupun mereka mempunyai ketidakpuasan hati sendiri terhadap toilet, tapi mereka merasakan yang toilet ni ialah hal kecil. Jadi dah tak ada apa yang nak boleh diubah dah. Dah macam tu, nak buat macam mana? Tapi kami tetap dengan topik kami. Dan kami teruskan juga, kami proceed. Mereka membantu tapi mereka tidak mahukan direct involvement dengan toilet. Maksudnya bila kami agikan questionnaire ataupun kami suruh mereka rate, mereka buat. Tapi kalau macam kami ajak jom bersihkan toilet, waktu awal-awal tu mereka macam tak apalah, tak nak lah. Jadi di situ agak sukar sikit, kami terpaksa membahagi masa kami sendiri untuk adjust dan menambah baik toilet kami sendiri sampailah jadi macam sekarang dah lebih cantik. Dan antara masalah yang lain juga ialah kami kekurangan dana untuk membetulkan dan membaik pulihkan toilet kami. Kami terpaksa make do dengan bahan-bahan recycle, kami terpaksa guna apa yang ada untuk menaikkan lagi seri wajah toilet kami. Kami agak terkilan lah sebab kami tak boleh gunakan produk yang berkualiti, yang lebih tahan lama. Dan toilet kami pun kami terpaksa merendahkan standard kami dan rupanya tidaklah secantik yang kami bayangkan walaupun sudah lebih baik, lebih bersih dan lebih kering daripada sebelumnya.
rindu dan pengorbanan terpaksa dihadapi demi kejayaan. Terdidik sejak mula, tabah berusaha, tanpa cuba melangkah tak kemana. Di mana kau berada, pencapaian tak tiba dengan mudah. Kini standing in the eyes of the world, hanyalah selangkah dari nyata. Berat membara di jiwa, menanti saat bebas merdeka. Tiba masa kau melangkah gagah, bersemangat ke arah matlamat sedar yang upaya. Engkau terunggu, wajar standing in the eyes of the world. Harapan yang pernah terkulai layu, kembali sekamar bawah bayanganmu. Setiap manusia ingin percaya, namun tak semua milik itulah. Engkau menghampirinya, kesempatan telah pun tiba. Kini standing in the eyes of the world, hanyalah selangkah dari nyata. Berat membara di jiwa, menanti saat bebas merdeka. Tiba masa kau melangkah gagah, bersemangat ke arah matlamat sedar yang upaya. Engkau terunggu, wajar standing in the eyes of the world. Standing in the eyes, 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 stand
Bagaimana perasaan anda selepas menyaksikan usaha murni daripada murid sekolah menengah Sains Pasir Putih tadi? Walaupun nampak kecil, tetapi sebenarnya perubahan seperti ini mampu membawa impak yang besar dalam masyarakat. Di sinilah kita sebagai anggota masyarakat memainkan peranan penting dalam memupuk sikap prihatin dalam menjaga kebersihan tempat awam. Bukan sekadar di tandas sekolah sahaja. Ingat, seperti mana kita mementingkan kebersihan di rumah dan bilik air sendiri, begitu jugalah seharusnya kita menjaga kebersihan dalam masyarakat kita. Sampai di sini saja episod kali ini. Jangan lupa untuk follow Instagram kami iaitu Majalah Didik. Saya Cikgu Amin Hussein. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.